Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalas salati wa atammat taslim ala Sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Pihin Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Mulia Pangeran Datuk Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Mulia Setiausaha Tetap, Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap, Pengarah-pengarah, Timbalan-timbalan pengarah, pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai tuan-tuan dan puan-puan, jemaah masjid yang perambaka oleh saya hormati sekalian, dengan penuh hormat perambaka oleh saya meminta izin untuk menggunakan bahasa biasa sahaja pada perkongsian kali ini. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala juga kita ni dapat berjumpa pada pertemuan malam munajat kali ini yang insya-Allah dilimpahi penuh dengan keberkatan. Insya-Allah juga saya akan mengongsikan sedikit perkongsian yang bertajuk menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bertabaruk. Amalan bertabaruk adalah satu amalan arus perdana yang dibuat oleh orang-orang Islam, terutamanya orang-orang Islam kita ni di Brunei ini. Tidak dinafikan barangkali ada sebahagian yang belum pernah mendengarkannya ataupun belum pernah mendengar perkataan tabaruk ini. Dalam kita ni mengajar kesenangan hidup, berbagai cara dan bentuk usaha dilakukan oleh umat Islam untuk mendapatkan keberkatan. Dan salah satu cara untuk mencari keberkatan ini adalah dengan bertabaruk. Jadi apakah sebenarnya maksud daripada tabaruk itu? Pengertian tabaruk perkataan tabaruk itu berasal daripada perkataan bahasa Arab barakah. Dari segi bahasa, barakah ini artinya perkembangan, pertambahan atau lebih. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, asal makna barakah atau berkat itu ialah kebaikan yang banyak dan tetap. Adapun tabarruk dari segi bahasa ialah menuntut, memohon, meminta, mencari, menagih ataupun menginginkan keberkatan. Sementara itu dari segi istilah, tabarruk ialah bererti menagih ketetapan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu perkara. Di antara yang sabit ataupun tetap adalah bertabaruk dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan asar-asar baginda. Apa maksud asar-asar baginda Nabi ini? Ia adalah kesan dan peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan di Brunei ini ada menyimpan seurat rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Dan pada hari Khamis yang lalu, 2 hari yang lepas, telah pun dilancarkan pembukaan bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempena sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini. Ini adalah kesempatan untuk kita ni semua sama-sama berkunjung dan berziarah ke bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertabaruk dengannya. Di mana letaknya Balai Khazanah ini, ada barangkali yang belum tahu, ia adalah sebuah bangunan yang menyerupai masjid. Ada kubah, ada menara 4 buting, ia bersebelahan dengan pejabat mufti kerajaan kita ni di Jalan Baubu Raja. Berbalik kepada tabaruk, apakah sebenarnya hukum tabaruk? Dalam perkara tabaruk ini, iaitu meminta keberkatan, ia tidak lepas daripada 2 perkara. Yang pertama iaitu tabaruk yang harus, iaitu bertabaruk dengan sesuatu yang diketahui ada disyariatkan di dalam Islam, seperti bertabaruk dengan Al-Quran, seperti mana juga bertabaruk dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabaruk yang kedua ialah tabaruk yang dilarang, iaitu tabaruk yang dengan sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam Islam, seperti bertabaruk dengan batu ataupun kubah, apatah lagi bertabaruk yang membawa kepada unsur-unsur syirik, bid'ah dan khurafat. Ini adalah sama sekali dilarang di dalam Islam. Dalil-dalil keharusan bertabaruk di antaranya hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Juhaifah katanya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami di Al-Hajirah, lalu dibawakan air untuk berwudu dan baginda pun berwudu. Kemudian orang-orang ramai mengambil lebihan air wudu baginda itu dan menyapukan ke tubuh badan mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dari hadis lain lagi ada menyebutkan daripada Uthman bin Abdullah bin Mauhid radhiyallahu anhu berkata, keluargaku pernah menyuruhku menemui Ummu Salamah, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa mangkuk yang berisi air. Maka Ummu Salamah pun keluar dengan bekas perak yang di dalamnya terdapat rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seseorang yang ditimpa sakit ain ataupun apa-apa jua penyakit, seseorang itu akan mengirimkan bekasnya yang berisi air kepada Ummu Salamah untuk direndamkan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis ini di dalam kitab beliau Fathul Bari menjelaskan bahawa sesiapa yang mengadu kesakitan maka dia akan mengirim bekas kepada Ummu Salamah dan beliau akan memasukkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam bekas tersebut, lalu direndamkan air di dalamnya. Setelah mengeluarkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan mengembalikan bekas yang berisi air tersebut, maka pemilik bekas tersebut akan meminumnya atau membasuh anggota yang sakit dengan air tersebut untuk tujuan berubat. Perbuatan sedemikian akan dapat meraih keberkatan daripada Rasulullah, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musa Muhammad Ali, pengarang kitab At-Tawassul wal Wasilah, berkata bahawa kesemua perkara ini berlaku adalah untuk bertabaruk dengan apa-apa jua yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda itu tidak melarangnya. Dan demikian itulah para sahabat dan tabi'in, bahkan mereka itu melakukannya sendiri. Terdapat banyak kisah yang menceritakan tentang keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kisah para sahabat radhiyallahu anhu berwudu dan minum air yang keluar daripada celah jari jemari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana mereka sedar bahawa mukjizat Nabi itu mengandungi berkat dan mereka tidak mahu mensia-siakan peluang tersebut. Bercerita mengenai rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa menyebutkan tentang qalansuah atau topi Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Di dalam topi Khalid Al-Walid ini terdapat beberapa urat rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berperang, topi tersebut terjatuh, lalu Khalid bin Al-Walid berusaha sekuat tenaga untuk mengambilnya semula dari tanah. Dan tindakan Khalid radhiyallahu anhu ini telah dikecam oleh sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang ada pada ketika itu, kerana ini mengancam jiwa Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Tetapi Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu berkata, aku tidak akan bertindak sedemikian semata-mata hanya kerana topi, tetapi adalah kerana di dalamnya terdapat rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya berkatnya tidak hilang daripada Sayyidina Khalid bin Al-Walid dan supaya tidak jatuh ke tangan musuh Islam. Dapat kita lihat betapa para sahabat mengagungkan rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang para sahabat Rasulullah sendiri mengagungkannya. Sematulah jua kita ni seharusnya sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terzahir dengan kita ni sendiri mengadakan zikir syarafil anam yang isinya doa dan puji-pujian terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan rasa kecintaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, hukum bertabaruk dengan asar-asar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah harus. Ia merupakan salah satu sunnah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, diikuti oleh para tabi'in dan orang-orang soleh di atas kesedaran mereka akan kemuliaan dan keberkatan yang ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertabaruk perlu selari beriringan dengan syariat, dengan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala jualah yang dapat mengurniakan segala sesuatu dan bukan makhluk. Wallahu taala alam bissawab. Semoga apa yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat dan mudah difahami. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk
datang dari kejahilan dan kekurangan diri saya sendiri. Jika terdapat kesalahan, saya berbesar hati untuk menerima teguran. Astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.